Para hadirin yang dihormati sekalian, perkhidmatan awam merupakan tonggak utama kepada pentadbiran negara. Sebagai tulang belakang kepada pentadbiran negara, kita telah berjaya mentransformasikan sebuah negara pertanian berpendapatan rendah menjadi sebuah negara berpendapatan sederhana tinggi yang kini berpacu pantas merealisasikan impian menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 kelak. InsyaAllah. Perkhidmatan awam menjadi fokus paling dasar dalam memastikan agenda transformasi negara menjadi realiti. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memacu pembangunan negara, perkara paling asas adalah untuk memantapkan sahsiah penjawat awam sehingga sampai ke satu tahap yang lebih membanggakan. Justru, di sinilah penjawat awam perlu fokus dalam menggembeling usaha bagi merealisasikan wawasan 2020 berpaksikan dasar transformasi nasional. Setiap perkara yang membuahkan manfaat dan kebaikan yang berpanjangan tidak mungkin datang bergolek tanpa melalui jalan yang berliku. Bah kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Oleh itu, sebagai penjawat awam, kita harus bersifat wajar di samping memperkukuhkan perpaduan dan jati diri agar dapat meningkatkan keupayaan diri untuk terus mendukung kejayaan dasar-dasar negara. Kejayaan dasar transformasi nasional termasuk program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi ETP, model baru ekonomi MBE dan rancangan Malaysia ke-10 setakat hari ini telah terbukti melahirkan impak yang berkesan serta mendatangkan kepuasan kepada rakyat. Dan secara langsung, ia memberi suntikan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Namun yang demikian, penjawat awam tidak boleh lari dari berhadapan dengan ancaman-ancaman dan cabaran-cabaran sama ada dari dalam ataupun luar yang berpotensi untuk mengancam kejayaan dasar-dasar dan juga kedaulatan negara. Cabaran sebegini hanya mampu ditangani oleh penjawat awam yang bermoral dan beretika serta teguh berpegang kepada nilai agama, mempunyai jati diri yang tinggi, berfikiran luas, berani, yakin, bijaksana dan dinamik. Sifat-sifat sebegini perlu ada pada kita semua kerana kita bukan sahaja perlu bijak dalam menganalisis sesuatu masalah sedia ada, tetapi pada masa sama dapat mengenal pasti dan menjangka pelbagai masalah yang bakal timbul, lalu membina pendekatan ke arah penyelesaian masalah tersebut. Penjawat awam juga hendaklah bijak untuk menjelas, menghurai, mengembang dan mempertahankan gagasan kepimpinan yang beradab, berakhlak, berbudaya ilmu, progresif dan dinamik agar seiring dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam wawasan 2020. Bagi membolehkan gagasan ini diperkasa dan dimanifestasikan dalam amalan kepimpinan perkhidmatan awam, kita memerlukan perkembangan budaya ilmu di kalangan penjawat awam. Budaya ilmu ini mempunyai kekuatan untuk membolehkan seseorang itu bergerak dalam pengarahan yang jelas dan kental ke arah mencapai matlamat yang lebih sempurna.
Budaya ilmu juga dapat memberi kita kekuatan dalam menghasilkan keputusan yang bijaksana dan memahami prinsip keutamaan dalam menangani persoalan masyarakat, mempertingkatkan kepekaan terhadap isu-isu penting dan menyumbang kepada lahirnya pemikiran yang berperspektif luas. Sehubungan dengan itu, organisasi-organisasi awam perlulah memupuk budaya ilmu ini dengan berusaha ke arah membina tradisi kecemerlangan berterusan di kalangan warga organisasi serta menyemai dan merangsang perkembangan intelek di kalangan warganya dalam usaha mewujudkan organisasi yang berilmu. Saya juga akan memastikan bahawa kandungan pengisian kursus-kursus jangka pendek dan panjang yang ditawarkan oleh institusi-institusi latihan awam menepati dan bertepatan dengan arus terkini dasar transformasi nasional. Mendepani kehendak pelanggan dan rakyat yang semakin meningkat dan mencabar pada masa kini, perkhidmatan awam memerlukan penjawat awam yang boleh berfikir, dan apabila menyebut boleh berfikir, ia bukanlah berfikiran biasa, tetapi lebih kepada fikiran yang melangkaui kebiasaan. Kadang-kala kita perlu berfikir di luar kotak pemikiran biasa. Think out of the box bagi mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan atau kelemahan yang ada. Matlamatnya adalah supaya pelanggan merasa seronok berurusan dengan kerajaan, berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan, serta menyanjung tinggi sikap responsif dan keprihatinan yang kita amalkan. Sesungguhnya kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang perlu diutamakan selaras dengan gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi mereka yang mengetuai sebuah organisasi, anda haruslah sentiasa sedar bahawa tanggungjawab yang diamanahkan berkisar kepada soalan membuat keputusan yang adil dan tepat yang boleh mendatangkan hasil yang sempurna. Pepatah ada menyebut, awal dibuat, akhir diingat. Yang bermaksud, kerja yang hendak dibuat perlulah dipikirkan masak-masak supaya pelaksanaan sesuatu tugas berjalan sempurna. Dalam hubungan ini, saya percaya bahawa pendekatan turun padang merupakan satu kaedah terbaik dalam usaha merapatkan jurang antara kerajaan dan rakyat dan juga antara ketua dan anak-anak buah yang menjadi tulang belakang dalam melaksanakan dasar-dasar yang telah digubal. Sehubungan itu, saya menggesa semua ketua-ketua setiausaha dan ketua-ketua jabatan supaya menghayati konsep merakyatkan perkhidmatan awam yang saya dukung semenjak menerajui pimpinan perkhidmatan awam ini. Perkhidmatan yang diberikan oleh penjawat awam di negara ini perlulah yang terbaik, tidak kurang daripada world class dari segi ekspektasi perkhidmatan kita kepada rakyat. Kerana penjawat awam itu sendiri perlu faham bahawa sebahagian daripada pelanggan kepada perkhidmatan yang diberikan adalah juga diri mereka sendiri. Jadi kita perlu memberikan yang terbaik seolah-olah kita memberikan perkhidmatan itu kepada diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam ledakan teknologi terkini, media sosial terbukti berkesan merapatkan jurang antara kerajaan dengan rakyat. Melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, pelbagai pandangan dari rakyat dapat terus disalurkan kepada kerajaan tanpa melalui karena birokrasi yang sering menghampakan kepada si pengadu.
Bagaimanapun media sosial seperti ini tidak harus digunakan untuk tujuan-tujuan negatif, seperti menghamburkan kata-kata kesat kepada kerajaan, tetapi harus digunakan sebaik mungkin untuk menyalurkan aduan demi kepentingan rakyat, termasuk juga penjawat awam. Apa yang penting di dalam sesuatu aduan itu, biarlah dijelaskan butiran pengadu supaya tindakan sewajarnya dapat diambil terhadap aduan, bukan pengadu. Saya ingin menggalakkan agar ketua-ketua jabatan mewujudkan akaun media sosial masing-masing bagi berhubung terus dengan penjawat awam, stakeholders dan juga rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya turut berharap agar semua penjawat awam lebih peka dan responsif atau dalam erti kata lain, proaktif dalam melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan. Ini kerana sebaik mana pun dasar-dasar yang digubal kerajaan dan sebanyak mana pun manfaat yang dibawa oleh dasar-dasar berkenaan tidak akan bermakna jika pelaksanaannya tidak berkesan atau tidak cekap. Justru, peranan para penjawat awam sebagai pelaksana dasar amatlah penting.